Dan dia kata di antara kemurahan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan manusia itu hidup atas muka bumi macam tu saja. Jadi Allah Subhanahu wa taala membimbing manusia dengan Allah menurunkan Al-Quran atau menurunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, para anbiya yang akhirnya membawa Al-Quran kepada umat ataupun nabi-nabi sebelum ini, membawa kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala sebut rusulan mubashirina wa munzirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Rusulan, rasul-rasul, mubashirina wa munzirin. Mubashirin membawa kabar gembira, wa munzirin membawa kabar inzar, peringatan. Mubashirin kabar gembira kepada orang-orang beriman, dan munzirin itu peringatan buat orang-orang yang kafir atau ingkar. Li'alla yakuna linnas, supaya tidak ada lagi bagi manusia 'ala Allah hujjatun ba'da rusul. Maksudnya manusia tak boleh lagi nak menjadikan hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala lepas Allah Taala mengutuskan para rasul. Wa kana Allahu 'azizan hakima, dan ingatlah Allah Maha Kuasa dan Maha Bijaksana. An-Nisa 165. Jadi Allah sebut, Allah turunkan Nabi atau Allah mengutuskan para Nabi dan para Rasul nak berikan kabar gembira dan bagi peringatan. Kabar gembiranya, kalau siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kabar gembiranya syurga serap. Siapa yang tak mau pula ingkar kepada Allah dan kepada Rasul, maka kabar tak eloknya, inzar tadi tu, dan neraka Allah Azza wa Jalla. Jadi itulah tugas Nabi, mubasyirin, mundirin. Pendakwah pun macam tu juga, bawa kabar gembira, dalam masa yang sama bawa juga peringatan. Jadi tak semua gembira je, sebahagian kadang-kadang kenalah peringatan. Jadi kalau semua gembira, seolah-olahnya semua harapan, jadi semua masuk syurga. Jadi sebab itu dikenal dua, ataupun dalam istilah yang lain, targhib, tarhib. Targhib galakan, tarhib menakut-nakutkan. Jadi galakan syurga, ataupun galakan ibadat, buat ini dapat ini, buat itu dapat itu, itu targhib. Tarhib, kalau kamu buat macam ni, neraka. Ataupun kalau buat begini, maka dapat dosa. Jadi itu tugas Nabi, dua-dua sekali. Kalaulah dia hanya nak bawa kabar gembira je, itu menyebabkan cacat dalam dakwah. Kalaulah dia asyik nak menakut-nakutkan orang, neraka, berlebih neraka, sisi neraka, pun masalah juga kepada orang nak ikut agama. Jadi kemudian Allah kata, supaya li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjah, supaya manusia ni bila dibangkitkan daripada Allah Ta'ala nanti, tak ada hujjah lagi lah nak kata, wahai Allah, kami tak tahu. Wahai Allah, dulu kenapa tak hantar orang tolong beritahu? Dan Allah hantar Rasul. Jadi bila Allah hantar Rasul, bagi tahu tentang syurga neraka, tentang misi tauhid kepada Allah, syirik, maka depan Allah kita tak ada hujah lagi lah nak beritahu. Jadi hadapan Allah nanti, tidakkah datang kepada kamu Rasul membawa peringatan? Allah tanya pula. Jadi kalau pada waktu itu tak boleh pula nak kata tak ada Rasul sampai. Bohong. Jadi telah pun ada Rasul sampai, dan kita yang tak mau mengikutnya, ataupun orang-orang ingkar yang tidak mau mengikut Nabi ataupun peringatan. Samalah zaman sekarang, Nabi dah tak ada. Jadi yang bawa ataupun yang melaksanakan kerja Nabi itu para ulama. Jadi hadapan Allah esok pula tak ada ke orang bagi tahu, dah ada beritahu dah. Itu para ulama kita telah pun menyampaikan. Tinggal lagi nak tak nak ikut je, itu je. Jadi tak ada hujah. Termasuk orang-orang kafir, kita sebut perbahasan ahlu fatrah dalam sirah. Ahli fatrah yang tak sampai kepadanya Rasul, orang-orang yang tidak sampai dakwah, namanya ahli fatrah. Dulu dalam hutan belantara, ini pun
Satu orang Islam pun tak datang jumpa dia. Maksudnya dakwah Islam tak sampai ke dia. Walaupun yang sampai kepada dia itu dakwah Islam yang sesat, pun dikira belum sampai dakwah yang benar. Sebagai orang kata begitulah. Maksudnya kalau dah sampai dekat satu kampung tu tarikat gila, tarikat yang sesat, maka masih lagi tetap dikira belum sampai hidayah ataupun belum sampai ajaran yang benar lagi. Jadi bila sampai ajaran yang benar, baru dikira. Itu disebut al-fatrah. Tapi orang yang duduk kat bandar, duduk dekat televisyen, boleh dapat Astro, boleh dapat ada tak boleh lagi dia nak kata hujah Islam tak sampai kat pendengaran dia? Tak ada hujah. Orang kafir duduk kat dalam negara Islam, duduk dah dengar banyak kali dah Islam, banyak pula rancangan TV Islam, azan pula dengar 5 kali sehari orang kafir tengok. Tapi tak mau. Ataupun ada orang dah sampai dakwah Islam kat dia, tak mau. Jadi orang-orang macam ni tidak ada lagi hujah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahyu diturunkan sentiasa mengiringi manusia sesuai perkembangan dan kemajuan fikiran manusia, yang memberikan jalan keluar dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh setiap kaum para rasul. Demikianlah sehingga perkembangan itu sampai kepada peringkat matang. Allah menghendaki agar risalah Muhammad muncul di dunia ini, maka diutuslah beliau di saat manusia lama mengalami stagnasi para rasul. Maksudnya tak ada rasul, terputusnya rasul lama, kemudian diutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi menyempurnakan bangunan para rasul yang datang sebelumnya dengan kitab yang memuat syariat yang bersifat universal dan abadi. Beliau bersabda, "Mathali wa mathalal anbiya'i min qabli kamathali rajulin bana baitan fa ahsanahu wa ajmalahu illa mawdi'a labinatin min zawiyatin faja'ala an-nasu yatufuna bihi wa ya'jabuna minhu wa yaquluna laula hadhihi al-labina fa ana al-labinatu wa ana khatimun nabiyyin." Perumpamaan diriku dengan para nabi sebelumku adalah bagaikan orang yang membangun sebuah rumah dengan baik dan indah, kecuali tersisa satu tempat di salah satu sudutnya yang belum terisi satu batu. Orang-orang pun mengelilinginya dan merasa takjub. Dibuatnya dengan berkata, seandainya bukan kerana kekurangan satu batu bata ini, nescaya bangunan ini menjadi sempurna. Maka akulah batu bata itu, akulah penutup para nabi. Dia kata Nabi itu nak diibaratkan dengan nabi-nabi sebelum, macam binaan rumah. Tinggal satu lagi je bata yang nak melengkapkan rumah tu. Rumah tu dah boleh duduk lah, tapi hujung tu pecah sikit, ada bata tak satu lagi. Dia kata akulah batu-bata yang satu tu, iaitu menyempurnakan. Sebab tu ana khatamun nabiyyin, akulah penutup para nabi. Jadi bila nabi penutup, maka dia menyempurnakan yang lama. Sebab tu kita dah sebut, kalau tak silap kita, bahawasanya kata Nabi, innama bu'ith li'utammima salihal akhlaq. Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Kata para ulama sebagai maksud menyempurnakan akhlak yang baik itu ialah menyempurnakan syariat Nabi yang lalu. Jadi Nabi-Nabi yang lalu ada syariat masing-masing. Ada yang dah dimansuhkan oleh syariat baru, ada yang diteruskan oleh syariat yang baru, ada yang datang dengan syariat yang tak ada dengan syariat yang lama. Jadi Nabi yang terakhir, itu Nabi SAW, menyempurnakan yang lalu. Ataupun bertukar syariat lama, syariat Nabi Muhammad baru, lain, tukar terus. Jadi dia menyempurnakan syariat yang lama. Maksud kedua, menyempurnakan akhlak yang baik itu ialah akhlak yang dah memang ada lah ke Arab Jahiliyah pada waktu itu. Dengan akhlak yang berani memuliakan tetamu, hak tu semua memang akhlak baik yang ada. Maka bila Nabi datang, dia cantikkan lagi.
Itu dengan takwa lagi, iman dan sebagainya. Itu maksud menyempurnakan akhlak yang baik. Wa ana khatimun nabiyyin, akulah penutup para nabi. Jadi kalau ada ilmu dan yakin dengan ilmu ni ataupun Al-Quran dan Sunnah, maka kita dengan akidah kita bahawasanya Nabi Muhammad ni Nabi yang akhir, tak ada Nabi dah sesudah daripada itu. Tapi kumpulan ajaran sesat dan sebagainya yang duk mendakwa dia Nabi ataupun penolong Nabi ataupun Imam Mahdi ataupun penolong Mahdi, sepatutnya orang yang ada akidah yang kukuh, hak ni bodoh saya mengaut kan? Tak boleh masuk akal. Tapi kenapa ada orang bodoh ni ikut juga? Kenapa ada juga orang yang masih ikut? Jahil. Maksud jahil tu bodoh lah. Bahasa Melayu ni bodoh, bahasa Arab ni jahil. Jadi kenapa ada orang ikut juga? Dah tahu dah, belajar dah kat sekolah Nabi akhir, Nabi Muhammad, tapi duk ikut juga ajaran sesat. Memang jahil. Nak kata ada ilmu, mungkin ilmu, tapi ilmu dia tu tak membawa dia kepada ilmu yang sebenar. Ada ilmu tapi sebenarnya tak ada ilmu. Macam kita sebut semalam, dia ada ilmu, sebenarnya tak ada ilmu. Maka dia ikut taksub, jahil. Bila jahil, dalam kosong. Bila dia kosong, apa saja yang masuk dalam dia diterima je lah. Ambil bekas kosong, bubuh lah, air Milo lah, sirap, semua dia terima. Dah kosong. Jadi orang yang jahil akan menerima lah apa saja walaupun nampak bodoh, sebab dah jahil tu. Kejahilan yang buat dia jadi macam tu. Itu satu. Yang kedua, duk rasa yang tak lengkap ni. Ya, aku rasa amalan aku ni tak sempurna lagi. Yang nakkan kepada amalan yang terbaik konon-kononnya. Jadi masuk ajaran sesat ni. Kita terpunca dah. Jahil menyebabkan dia kosong jiwa dia. Kemudian nakkan suatu yang sempurna. Yang dia maksud sempurna tu sebab bodoh daripada jahil tadi tu, dia rasa amalan dia masih tak bagus lagi. Maka dia nak buat yang lebih, dia mahu lebih. Dari zaman Nabi yang 3 orang, banyak kali ulang lah. Tengok tanya isteri Nabi, amalan Nabi ni macam mana? Kan lepas dia tanya amalan isteri Nabi, jawab amalan Nabi macam mana, maka mereka kata, aina nahnu minan Nabi. Siapa Allah, amalan Nabi, siapa lagi tu nak bandingkan Nabi? Ada rasa dia kurang. Maka dia nak lebih. Nak lebih pula, satu dah jahil tadi tu, maka dia nak lebih pada pandangan dia, benda tu bagus. Jadi dia buat. Jadi sesat. Ada semua kejahilan. Jadi kalau Nabi dah sebut khatamun Nabi, Nabi terakhir dah, maka ilmu akidah kita yang mengajar kita la ilaha illallah dan Muhammadun Rasulullah, yang membawa kepada sepatutnya dah tak ada Nabi dah lepas Nabi Muhammad dah. Siapa-siapa saja yang mendakwa dia Nabi, automatiklah akal kita kata dia gila habis kita. Sebab ilmu. Jadi itu punca ajaran sesat. Al-Quran adalah risalah Allah untuk seluruh umat. Banyak dalil-dalil yang secara mutawatir diriwayatkan berkaitan dengan masalah ini, baik dari Al-Quran maupun daripada sunnah. Di antaranya dalam surah Al-A'raf 158. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Wahai manusia, sesungguhnya aku ialah Rasulullah yang diutuskan kepada kamu seluruhnya. Kemudian contoh lain, tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nazira. Itu surah Furqan. Dan ayat-ayat lain. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin. Tidaklah Muhammad itu bapa kepada salah seorang daripada lelaki-lelaki kamu, walakin Rasulullah, tapi dia ialah Rasulullah, wa khatamun nabiyyin, dan penutup para nabi. Dan dalil mutawatir banyak. Kemudian disebut tentang bawah tu kalau ada pukul 13, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentang orang-orang Arab dengan Al-Quran
padahal ia diturunkan dengan bahasa mereka sendiri. Mereka juga pakar tentang bahasa itu, tetapi mereka tidak mampu untuk membuat sepertinya, atau dengan 10 surah yang sama dengannya, atau bahkan satu surah saja yang serupa dengan Al-Quran. Maka nyatalah kelemahan mereka dan menjadi kuatlah kemu'jizatan risalah Al-Quran. Iaitu tahadda Rasulullah Al-Arab bil-Quran. Nabi disebut tadi menentang, atau tahadda ni mencabar. Rasul mencabar orang Arab dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran, satu, kalau tak yakin Quran, cuba bawa yang sepertinya. Tak boleh, cuba bawa satu surah daripadanya. Yang paling rendah tak boleh juga, cuba bawa satu ayat. Jadi itu pun tak boleh. Jadi Nabi mencabar orang Arab dengan Al-Quran, sedangkan mereka berbahasa Arab dan mereka juga pakar-pakar syair, orang-orang ahli-ahli bahasa. Tetapi dengan demikian tak boleh juga nak lawan dengan kehebatan Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala telah pun menetapkan Allah menjaga Al-Quran, itu memelihara Al-Quran dengan cara penyampaian yang mutawatir, sehingga tidak terjadi penyimpangan atau perubahan apapun. Yang kedua ialah Allah SWT memelihara Al-Quran dan Allah berjanji Allah yang akan menjaganya, tidak kepada kitab-kitab yang sebelum ini. Kitab Al-Quran Allah yang menjaganya. Itu antara sifat Al-Quran. Dan juga disebut wa min awsafihi awsaful al-munazzal alaih innahu laqawlu rasulun karim. Dan antara sifatnya disebut tentang Jibril alaihissalam yang menurunkan Al-Quran. Nazala bihi ruhul amin, dibawa turun oleh malaikat Jibril yang amanah. Kemudian innahu laqawlu rasulun karim dhi quwwatin inda zil arshil makin muta'in thumma amin وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ. Itu dalam surah At-Takwir. Semuanya Al-Quran itu benar-benar kalamullah yang disampaikan oleh Jibril, utusan yang mulia, yang kuat, gagah, lagi berkedudukan tinggi di sisi Allah, yang mempunyai arash, yang ditaati di sana dalam kalangan malaikat dan dipercayai. Sebenarnya sahabat kamu itu Nabi Muhammad itu, wahai golongan yang menentang Islam, bukanlah orang gila seperti yang kamu tuduh. Dan Nabi Muhammad yakin bahawa yang disampaikan kepadanya ialah wahyu dari Tuhan. Sesungguhnya Nabi Muhammad telah mengenal dan melihat Jibril di kaki langit yang nyata. Tidaklah patut Nabi Muhammad seorang yang boleh dituduh dan disangka buruk tentang penyampaiannya mengenai perkara-perkara yang ghaib. Kemudian bahawa sesungguhnya yang dibicarakan kepada kamu itu ialah Al-Quran yang mulia, yang senantiasa memberi ajaran dan pimpinan yang tersimpan dalam kitab yang cukup terpelihara, yang tidak disentuh melainkan oleh makhluk-makhluk yang diakui bersih suci. Itu yang dalam surah Al-Waqi'ah. Innahu laqur'anun karim. Dia Al-Quran yang mulia, fi kitabin maknun, dalam kitab yang maknun. Iaitu maknun di mana? Al-Lauh Mahfuz. La yamassuhu illa al-mutahharun. Tak menyentuhnya melainkan orang-orang yang disucikan. Siapa? Malaikat. Yang disucikan itu ialah malaikat. Satu lagi, apabila Allah Ta'ala berjanji, atau Allah Ta'ala sendiri yang mengatakan bahawasanya dialah yang menjaga Al-Quran, Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidhun. Kami turunkan az-zikra dan kamilah yang menjaganya. Otomatik secara otomatiknya sunnah Nabi pun terpelihara. Sunnah Nabi pun terpelihara sebab sunnah Nabi menafsirkan Al-Quran. Nabi tugas dia memperjelaskan Al-Quran, memperincikan yang tidak terperinci, maksudnya yang umum. Jadi secara otomatik bila Allah sebut Allah menjaga Al-Quran, maka sunnah Nabi pun terpelihara. Bagaimana dia terpelihara? Dengan adanya ulama-ulama hadis yang menjaga ketulinan
ataupun yang membezakan antara hadis yang boleh pakai dan hadis yang tidak boleh pakai, sehinggalah ke hari kiamat nanti, maka ianya sebab telah dijanji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam takun hadhihi al-mizah li kitabin akhar min al-kutub as-sabiqah, dan sifat ini ataupun keistimewaan ini tidak ada dalam kitab-kitab yang lain yang sebelumnya. Li'annaha ja'at mawqutah bi zamanin khas. Wa sadaqa Allah iz yaqul, dan benarlah apa yang Allah sebut, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidun. Berikutnya, wa tajawazat risalatul Quran al-ins ila al-jin, dan risalah Al-Quran ini bukan manusia saja, tetapi diutuskan juga kepada jin. Itu dalam surah Al-Ahqaf, wa idh farafna ilaika nafaran minal jin. Dan ingatlah peristiwa ketika satu rombongan jin datang kepadamu wahai Muhammad untuk mendengar Al-Quran. Yastami'una Al-Quran. Falamma hadaru, bila mana mereka hadir, setelah mereka mendengar, qalu ansitu, falamma qada walau ila qaumihim munzirin. Diamlah apabila mereka dengar Al-Quran, wa ansitu, suruh diam. Diamlah kamu dengan serius untuk mendengarnya. Setelah bacaan itu selesai, mereka kembali kepada kaumnya, menyiarkan ajar Al-Quran dengan memberi peringatan. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban anzala min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi ila al-haq wa ila tariqi mustaqim. Ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bih. Sesungguhnya kami telah mendengar kitab Al-Quran yang diturunkan oleh Allah sesudah Nabi Musa, yang menegaskan kebenaran kitab-kitab suci yang terdahulu daripadanya, lagi menuntun kepada kebenaran tauhid dan ke jalan yang lurus. Wahai kaum kami, sambutlah seruan Rasul Nabi Muhammad yang mengajak ke jalan Allah, serta berimanlah kamu kepadanya, supaya Allah mengampunkan sebahagian dari dosa-dosa kamu dan menyelamatkan kamu dari seksa yang tidak terperi sakitnya. Ini bila sebahagian jin, sekumpulan jin bertemu dengan Nabi. Jadi mereka mendengar Al-Quran yang dibacakan. Bila mereka dengar, mereka diam. Tak tu jin. Kita kalau dengar Quran tak mau diam. Ataupun tempat orang nak sembang, nak cakap, itulah dia nak pasal Quran. Kedai mamak, orang nak makan, itu dia sibuk pasal Quran. Kedai-kedai mana-mana lah pasal Quran, tak ada kerja. Orang kalau ada pasal yang lain-lain okey lah. Bila pasal Quran, sepatutnya kena diam. Jadi orang nak makan lah restoran, tak sesuai. Mereka pula konon-konon kenduri nak ikut Islami lah konon, maka kendurinya pasal Quran. Ngaut. Sebab bukan tempat dia. Sama macam dekat corong-corong masjid pasang Quran sebelum azan dan sebagainya, ataupun pasang Quran sebelum nak sembahyang Jumaat. Semua tempat tak betul. Sebab mengganggu. Bahkan mungkin kalau orang nak cakap dan sebagainya, maka dia pergi pasang Quran. Sepatutnya dia tak boleh pasang. Kalau dipasang di tempat-tempat yang sesuai, maka orang yang mendengar ni kena diam. Jadi fastami'u lahu wa ansitu, hendaklah kamu mendengar kepadanya dan kamu diam. Jadi kalau Al-Quran kena diam. Jadi mereka dengar tadi dan mereka balik kepada kaum, dan mereka kata, kami telah mendengar kitaban, satu kitab yang diturunkan sebelum min ba'di Musa, daripada selepas daripada Musa, yang membenarkan kitab-kitab yang dulu dan menyeru kepada kitab tariq mustaqim, jalan yang lurus. Dan wahai kaum kami, tolong jawab, maksudnya terimalah da'i Allah wa aminu bih. Terimalah dakwah ini dan berimanlah kepada Allah. Maka sebagai jin beriman, ada jin di Islam, ada jin kafir. Nak tahu ke macam mana? Tak payah tahu, sibuk nak tahu. Kenapa? Dia alam dia, kita alam kita. Ada orang duk sibuk lah nak tahu jin tu Islam ke tak lah, ataupun pergi Mekah nak ambil jin. Kan tak ada kerja. Dia ingat jin kat Mekah semua Islam kot, sebab Mekah tak boleh masuk Melainkan orang Islam. Jadi dia pun pergilah ambil khadam dekat Mekah.
Masjid jin lah. Ada masjid jin, ada tiang jin pun. Dah pergi Mekah pun dia jangan lupa cari tiang jin dan peluk. Itu mengawut. Apa nama, jin ada jin Islam, ada jin kafir. Tapi jangan pula percaya pula ada kata-kata sejahat-jahat, apa macam mana, sebaik-baik jin ialah sejahat-jahat manusia. Entah mana dia dapat, aku tak tahu. Itu mengawut juga. Tak ada, tak wujud benda tu. Sial jin. Yang mana baik-baik lah, dia pun macam kita juga. Ada yang beriman kan? Ada yang fasik, ada yang kafir. Itulah jin sama lah. Jadi sebagai beriman. Dan juga kita kata tadi, Al-Quran itu bukan kepada dia saja, bukan kepada kita saja. Jin pun kena. Sebab tu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tak kami jadikan jin dan manusia melainkan menyembah kami. Jadi dia tu, jin tu sama kita, kena wajib taat kepada Allah dan wajib menyembah Allah. Kalau dia tak menyembah Allah, neraka jawab. Tetapi keistimewaannya, dia boleh nampak kita, kita tak boleh nampak dia. Itu je. Kita tak boleh nampak dia, dia boleh nampak kita. Dengan keistimewaannya itulah Al-Quran memecahkan persoalan-persoalan kemanusiaan di berbagai segi kehidupan, baik berkaitan dengan masalah kejiwaan, jasmani, sosial, ekonomi, politik, dengan pemecahan yang penuh bijaksana. Kerana ia diturunkan oleh Yang Maha Bijaksana, Yang Maha Terpuji, untuk menjawab setiap problem yang ada. Al-Quran meletakkan dasar-dasar umum yang dapat dijadikan landasan oleh manusia, yang relevan di segala zaman. Dengan demikian, Al-Quran akan selalu aktual di setiap waktu dan tempat. Maksudnya sesuai. Sebab Islam adalah agama yang abadi. Jadi Al-Quran menjawab semua sekali. Al-Quran datang dengan meletakkan dasar-dasar umum. Al-Quran datang meletakkan dasar-dasar umum. Yang dasar-dasar umum itu boleh dipakai sampai kiamat. Bila datang hadis, maka dia terperinci, dia memperincikan apa yang perlu diperincikan. Tapi secara umumnya yang dikatakan oleh Al-Quran, semua dah disebut Al-Quran dah. Al-Quran dah sebut semua dah. Maksudnya apa? Maksudnya kaedah umum dah ada dah dalam Quran dah. Sesuai untuk kehidupan zaman Nabi itu dan zaman kita pada waktu sekarang dan nanti nak kiamat lah. Maka Al-Quran itu sesuai sepanjang zaman itu maksud dia. Itu dasar-dasar yang umum. Ada orang tanya macam mana nak buat ta'ala. Jawapannya memang dah ada dalam Quran. Dasar umumnya apa? Pergi serahkan kepada orang yang reti. Kalau tak reti, itu dasar umum. Jadi kalau tak reti, tanya orang yang reti. Pergi kepada bidang masing-masing. Ada orang nak pakai Quran, tak mau pakai hadis. Sebab konon-kononnya hadis itu ada keraguan. Tapi dia tak tahu dasar Al-Quran tu dah sebut dah, ati Allah wa ati Rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Apa saja yang Nabi bawa, semua kena percaya. Quran suruh kita ikut. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu kata cinta Allah, ikut aku, maka aku akan cinta kamu. Jadi orang kata dasar umum ni dah ada dalam Quran. Puak-puak yang dikatakan ahli Al-Quran konon-kononnya, jemaah Al-Quran ataupun geng-geng anti hadis, bukan semata-mata tak nak terima hadis ataupun sebagainya, berselindung lah, oh hadis ni tak boleh pakai, hadis ahad tak boleh pakai. Sebenarnya hak tu semua geng-geng anti hadis pun. Jadi geng-geng anti hadis ni konon-kononnya beramal dengan Quran, tapi Quran pun sebenarnya dia tak faham. Quran pun dia tak faham. Jadi ikut nafsu juga. Hak tu jahil ke bodoh dia tu. Jadi dah baca Al-Quran dah, Quran kata ikut Nabi. Quran kata ikut Nabi, maksudnya hadis Nabi itu memang kena pakai lah. Secara logiknya macam tu lah. Kalaulah kita kata memang Al-Quran kata ikut Al-Quran dengan sunnah, taat Allah, taat Rasul. Tapi zaman sekarang tak ada taat Rasul dah. Sebab satu, Nabi mati, kemudian hadis tu tak boleh percaya. Maksudnya Al-Quran yang kau ada tu tak betul. Maksudnya Al-Quran tu tak boleh pakai pada zaman sekarang. Zaman Nabi ada, maka boleh pakai. Zaman sekarang ni tak boleh pakai. Yang mana bersangkutan dengan hadis, tolak tepi. Nampak itu bodoh jugalah. Maka dasar-dasar Al-Quran tu dia tak faham.
Sedangkan petunjuknya ada dalam tu, dan engkau ingkar petunjuk yang kau yakini itu. Jadi habis, hancur akidah. Sebab tu siapa ingkar hadis juga kufur. Siapa ingkar hadis kufur. Menarik apa yang dikatakan oleh seorang juru dakwah. Juru dakwah kat situ dia kata da'iyatul Islam, itu pendakwah Islam. Siapa dia? Hasan Al-Banna dalam Risalah At-Ta'lim. Tak boleh Hasan Al-Banna ni, Allah, manhaj tak benar, manhaj tak jelas. Whatever lah, manhaj dia tak jelas ke apa ke, apa yang dia sebutkan itu betul. Tengok apa yang dia sebut, kau jangan tengok siapa yang menyebutnya. Apa saja kebenaran yang sampai daripada mulut orang, maka dia kebenaran. Walaupun mungkin dia seorang setan. Seorang setan atau dia syaitan. Ayat kursi diajar oleh syaitan. Kata Nabi, ya benar, tapi dia bohong. Dia banyak bohong, atau dia tu pembohong. Tapi hak ni benar, hak yang dia sebut ni betul. Dia bukan semua memang dia pergi buang. Dia ada benda yang dipakai. Ada maksudnya ada benda yang betul lah apa yang disebut tu. Cuma secara umumnya ada ni telah terseleweng. Itu je. Bukan dia ni, orang lain lah contoh kan. Jadi dia menakalkan. Adakah salah menakalkan kalam orang-orang seperti ini? Tak salah. Just nakalan saja. Boleh ambil, boleh tolak. Siapa tak mau sila tolak. Siapa nak pakailah. Suka hati ya. Sebab dia bukan wahyu. Jadi kata dia, Al-Islam nizamun syamilun yatanawalu madahirul hayat jami'an, fawa dawlatun wa watan aw hukumatun wa ummatun wa huwa khalqun wa quwwah aw rahmatun wa adalah wa huwa thaqafatu wa qanun aw ilmun wa qada' wa huwa maddatun wa tharwah aw kasbun wa ghani wa huwa jihadun wa da'watun أو جيش وفكرة كما هو عقيدة صادقة وعبادة صحيحة سواء بسواء. Kata dia, Islam adalah suatu sistem yang komprehensif, syamilun. Ia mencakupi segala persoalan kehidupan, seperti masalah negara dan tanah air, pemerintah dengan rakyat, moral dan kekuatan, rahmat dan keadilan, budaya dan undang-undang, ilmu dan hukum, harta, masalah kerja dan kekayaan, jihad dan dakwah, serta pemiliter, ketenteraan dan pemikiran. Selain itu, ia juga mengandungi masalah akidah yang lurus atau yang sahih dan ibadah yang sahih. Itu di Islam atau syariat Islam. Jadi apa yang disebut itu memang syamil, lengkap dalam segala bidang. Itu Al-Quran yang dibawa ataupun yang sampai kepada kita. Manusia kini banyak yang rasa gelisah, akhlaknya rusak. Tidak ada tempat berlindung bagi mereka dari kejatuhannya ke jurang kehinaan selain kembali kepada ajaran Al-Quran. Itu semua berikutnya. Dan yang tajuk berikutnya dalam bab ni ialah ta'rif Al-Quran. Ialah ta'rif Al-Quran. Apa makna Al-Quran? Dan Al-Quran, perkataan disebut ta'ti bima'nal jam'u wad-dhamm. Al-Quran datang yang makna al-jam', himpun, wad-dhamm, kumpul. Itu maksud Quran. Boleh datang dengan makna himpun, itu maksud Quran. Wa qira'atan dhammul huruf wal kalimat ba'daha ila ba'd fi tartil. Wal qira'ah bacaan, wal Quran fil asl kal qira'ah. Quran pada asalnya kal qira'ah, macam baca, membaca, al-qira'ah. Masdarun, masdar, kata nama qara'a qira'atun wa qur'anan. Qala ta'ala inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Inna alaina, sesungguhnya kami, alaina, ke atas kami, jam'ahu wa qur'anah, sesungguhnya ke atas kami menghimpunkannya dan membacakannya. Itu ayat Al-Quran. Dikatakan, sungguh kamilah bertanggungjawab mengumpul dalam dadamu dan membacakannya pada lidahmu. Ini bila wahyu turun, Jibril baca, Nabi mau baca juga. Jadi tunggu dulu, sabar. Tunggu Jibril baca dulu, kemudian ikut.
Kenapa Nabi tak sabar? Sebab takut hilang. Jadi bila takut hilang, turun ayat ni. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Jangan bimbang, sabar dulu, dengar dulu. Kami yang menghimpunkan dalam dada kamu. Bila sampai wahyu, Nabi dengar. Bila Nabi dengar, automatik masuk sampai dan Nabi hafal. Wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Dan apabila kami telah menyempurnakan bacaannya kepadamu dengan perantaraan Jibril, maka bacalah menurut bacaannya itu. Bila Jibril dah baca, dan ikut apa yang Jibril baca. Itu Jibril sampaikan daripada kalam Allah tadi tu. Jadi Qur'an di sini berarti qiraah, bacaan atau cara membacanya. Jadi kata itu adalah masdar disebut tadi, wazan tasrifnya fu'lan, seperti ghufran dan syukran. Wazan dia fu'lan, datang Qur'an daripada perkataan qiraah tadi tu. Qira'atan wa Qur'anan dengan satu makna. Dalam konteks ini makruh, itu yang dibaca, sama dengan Quran, iaitu sama penamaan isim maf'ul dengan masdar. Maksud Quran itu yang dibaca. Quran itu ialah maksudnya yang dibaca. Dan secara takrifnya yang disebut oleh para ulama banyak tentang takrif Quran ni, tetapi berlega dengan benda yang sama sebenarnya. Itu disebutkan kalamullah al-munazzalu ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini ada jumpa dalam tu. Buku surat 18. Para ulama menyebutkan definisi yang khusus berbeza dengan lainnya, bahawa Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan, munazzal tadi, diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membacanya menjadi suatu ibadah. Al-Quran yang ialah kalamullah yang diturunkan kepada Muhammad, al-muta'abbad bitilawatihi, dan membacanya dianggap ibadah ataupun beribadah dengan membacanya. Itu maksud Al-Quran. Satu, kalam Allah. Dua, al-munazzal diturunkan kepada Muhammad. Yang ketiga, al-muta'abbad bitilawatihi, iaitu kita dengan membacanya dikira ibadah. Sebagai ulama, dia lagi panjang. Kalamullah, kalam Allah yang diturunkan kepada Muhammad melalui perantaraan Jibril, yang ada dalam dua kulit. So, daripada sini sampai sini. Tapi yang pentingnya hak tu tiga tu yang penting. Kalam Allah turunkan Muhammad. Sebab kalau Quran, kalau Zabur, Nabi lain. Taurat Nabi lain, dia Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Dan al-muta'abbad bi tilawatihi. Maka bila disebutkan kalam Allah, maka keluarlah daripada ta'rif itu kalam orang lain. Jadi kalam Allah bukan kalam Jibril, bukan kalam Nabi, bukan kalam siapa-siapa. Dia kalam Allah yang diturunkan kepada Muhammad, keluar daripadanya yang diturunkan kepada orang lain. Jadi yang diturunkan hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. وتقي المنزل بكونه على محمد يخرج ما أنزل على أنبياء قبله. Maka keluar daripada takrifan itu yang diturunkan kepada Nabi yang sebelumnya, seperti Taurat, Injil dan selainnya. Dan perkataan al-muta'abbad bitilawatihi yakhruju qira'atil ahad. Maka keluar daripada takrifan itu qira'at ahad wa ahadithil qudsiyah. Maka yang mana bacaannya yang tidak dijadikan ibadah, hak tu maksudnya seperti hadis dan sebagainya. Maka hadis-hadis tu tak boleh dibaca dalam sembahyang.
Jadi dia dibaca sembahyang boleh Al-Quran saja, tak dibaca di luar, tak dibaca dalam sembahyang hadis kursi. Sebab hadis kursi pun kalam Allah, percakapan Allah juga. Tapi dia tak boleh baca dalam sembahyang walaupun dia kalam Allah. Jadi ia disebut al-muta'abbad bi tilawatihi, bermaksud dibacanya di dalam solat. Dibacanya di dalam solat. Itu takrif Al-Quran. Setakat ni ada soalan. Ada orang dikata apa kita sebut tadi, kalam Jibril. Sebab yang sampaikan itu Jibril. Jibril sampaikan kat Nabi. Maka yang sampai itu bukan kalam Allah tapi kalam Jibril. Itu semua orang nak menafikan sifat bagi Allah. Ada puak-puak yang menafikan sifat kalam bagi Allah. Allah tak boleh cakap. Siapa kata Allah tak cakap, sama yang makhluk. Jadi dia pun kata Allah bercakap kalam nafsi. Allah bercakap kalam nafsi, maksudnya cakap hati. Sebab kalau kita kata Allah bercakap, lazim daripada qaul itu apa nama? Bisautin wa harfin. Kalau kita kata Allah bercakap, maka seolah-olah kita kata dengan suara, dengan bunyi, dengan suara, dengan huruf, bunyi dan huruf. Maka kita telah menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi dalam Asy'ariyah disebut kalam Allah tidak dengan saut, tak ada suara, tak ada huruf. Kalam Allah ialah kalam nafsi, cakap dalam hati. Sebab nak menjawab juga, dia nak konon-kononnya nak menjamakkan antara Mu'tazilah dengan Ahli Sunnah. Jadi Mu'tazilah kata Allah tak ada cakap, kalam tak ada. Ahli Sunnah kata kalam Allah disebabkan sebab kalam. Maka dia gabungkan dua, kalam nafsi tu datang kalam nafsi. Cakap dalam hati tanpa ada huruf dan suara. Sebab otak dia kita sebut banyak kali, dia mesti mau tashbih dengan Allah Ta'ala. Dia mesti menyamakan Allah dengan makhluk. Sedangkan perkongsian zat atau sifat Allah dengan makhluk tidak membawa perkongsian pada zat. Hanya sifat saja dikongsi, nama. Jadi Allah mendengar, manusia mendengar. Allah melihat, manusia melihat. Maka perkataan itu dikongsi oleh manusia dan Allah juga. Sebab apa kena kongsi? Sebab manusia senang faham. Itu sebab kalau Allah kata dia maha mendengar, jadi manusia faham kan? Allah mendengar. Jadi jangan cakap benda tak elok. Allah mendengar. Kita dah sebut dulu bahasanya, tengok sebut sini ke semua balik ke. Kalau apa nama, Allah nak berinteraksi dengan hambanya, mestilah dengan bahasa yang hambanya faham. Kalaulah dengan bahasa yang tak boleh difahami, tak sampailah maksud apa yang sebenarnya Allah nak beritahu. Jadi bila Allah nak bagi tahu dia maha mendengar dan maha melihat, nak bagi tahu kepada makhluk, kepada hamba-hamba dia ni, aku ni mendengar dan melihat, dia nak cakap apa kalau sekiranya tak boleh guna? Kalau tu Allah dia tak kata Inna Allah alif lam, apa dia? Sesungguhnya Allah alif lam. Kita tak boleh faham. Wallahu lam ra. Orang tak boleh nak faham. Sesungguhnya Allah itu, dia nak kata mendengar tapi lam ra. Apa dia? Sebab tak boleh dengar perkataan mendengar, nanti kita kata kita sama dengan makhluk. Itu sebab otak cacat dalam cara pemahaman. Jadi bila Allah sebut mendengar, dia makhluk faham mendengar, ya Allah mendengar dan Allah melihat, maka makhluk kena jagalah tingkah laku. Jangan sampai buat perkara yang Allah dengar yang Allah tak suka. Jangan cakap suatu kata yang Allah tak suka. Barulah manusia faham. Allah kata Allah bersama dengan orang-orang bertakwa. Allah cinta kepada orang-orang hamba-hamba dia. Jadi kita faham Allah cinta kepada makhluk-makhluk Allah, atau Allah cinta kepada orang yang taat kepada dia. Maka makhluk boleh maksud cinta tu cintalah, kita faham. Tetapi dalam masa yang sama, tak sama lah dengan caranya dengan makhluk. Makhluk lain lah, caranya itu tak sama.
walaupun perkongsian pada nama, tapi cara berbeza. Itu saja yang perlu difahami. Sebab tu isbat, kemudian tanzih. Isbatkan sifat tersebut, kemudian menyucikan Allah, jangan sama dengan makhluk. Maka simpellah akidah ahli sunnah wal jamaah. Kalam Allah, Allah bercakap, okey, so what? Okey, Allah cakap lah. Tak sama dengan makhluk. Janganlah kau fikir Allah cakap mesti ada mulut dan bibir, mesti ada gigi. Kalau tak ada gigi tak boleh cakap betul. Mesti ada lidah. Itu makhluk. Memang tak boleh sama lah. Siapa kata Allah cakap dengan mulut, lidah semua, memang kafir. Sebab menyamakan Allah dengan makhluk. Allah maha mendengar, tapi kita tak payah duduk sibuk bayang Allah dengar macam mana. Ada cuping telinga, kemudian ada gegendang telinga ke? Korang cuping telinga menangkap bunyi. Menangkap bunyi masuk dalam gegendang. Gegendang pula pergi hantar ke otak. Otak tafsir, faham. Itu manusia. Bila Allah kata dia mendengar, yang pentingnya ialah maka Allah mendengar setiap makhluk dia tu. Dah habis cerita. Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Maka kalau dengan bisautin wa harfin pun apa masalah? Dengan suara dan huruf. Dan bila mana Allah mau bercakap, dia akan bercakap. Jadi kalamullah. Sebab tu Al-Quran itu tak payah berfalsafah sangatlah. Al-Quran kalamullah dah, pustok cukup. Tak payah duduk bincang lebih-lebih. Tuan-tuan, sebenarnya Al-Quran ini kalam Allah, tapi tuan-tuan, kertas bukan kalam Allah ya. Pen bukan kalam Allah ya. Yang tulis ni bukan yang kau sibuk nak perincikan tu kenapa? Kan? Sibuk nak perincikan. Memanglah, of course lah, ini buku. Buku ni kulit. Al-Quran mushaf yang ada tu, okey, memanglah dia kulit. Kita yang duk pergi jilidkan dia. Memanglah dia makhluk. Tapi jangan masuk dalam bab macam tu. Bid'ah. Jadi bila kita sebut umum saja Al-Quran kalamullah, Al-Quran kalam Allah, dah cukup, stop. Apa yang masalah dia nak bincang sampai ini makhluk, itu makhluk? Kan? Itu mengaul. Itu sebab dah zaman Mu'tazilah begitu cara fikir. Tapi zaman sekarang tak ada keperluan pula kita nak perincikan. Kalamullah, kalamullah. Dia membaca Al-Quran, maksudnya dia membaca kalam Allah. Jadi Jibril menyampaikan kalam Allah. Maksudnya Jibril menyampaikan kalam Allah lah. Bukan kalam Jibril, kalam Allah lah yang disampaikan itu. Betul bincang, tak payah bincang yang keluar dari mulut Jibril tu makhluk ke apa? Itu jadi pening. Daripada akidah yang simple jadi pening. Jadi kalam Allah, kalam Allah. Jadi katalah kita kata ni Pak Imam tadi Bilal kata dia sakit perut, jadi dia tak dapat datang ni. Okey, Pak Imam pun faham lah. Yang kawan ni tadi sampaikan kalam siapa? Kawan ni tadi tolong sampaikan kalam Bilal kepada Imam. Jadi Imam faham lah, maksudnya Bilal cakap dia sakit perut. Dia bukan orang ni punya asalnya. Jadi apa yang disampaikan oleh orang ini nak tolong bagi tahu hak ni dia bagi tahu tadi. Itulah simple je. Jadi Nabi sampaikan kalam Allah. Ya, Nabi sampaikan kalam Allah. Yang Nabi sampaikan itu ialah Allah yang cakap. Ini benda ni simple saja, jangan dipening-peningkan kepala. Kalam Allah, kalam Allah. Habis cerita pustok yang diturunkan kepada Muhammad melalui perantaraan Jibril alaihissalam. Asma'uhu wa awsafuhu, nama-nama dan sifat-sifat Al-Quran antaranya ialah pertama Al-Quran. Dalam surah Al-Isra, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Surah Isra ayat 9. Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Maksudnya nama Al-Quran itu Al-Quran antaranya, dan sifat, nama dan sifat. Sifat Quran yang dibacalah itu sifat. Setiap nama membawa kepada sifat. Setiap nama membawa kepada sifat. Sebab itu nama Allah terkandung di dalamnya sifat juga. Nama Allah terkandung di dalamnya juga sifat Allah Azza wa Jalla. Dan Al-Quran, nama dia pertama Al-Quran, disebut sendiri adalah Al-Quran Mushaf.
Inna hadzal Quran, sesungguhnya ini Quran ini yahdi, memberi hidayah kepada orang, menunjuk jalan yang lurus. Yang kedua, Al-Quran disebut sebagai Al-Kitab. Laqad anzalna ilaikum kitaban, sesungguhnya telah kami turunkan kepada kamu Al-Kitab, Al-Kitaban, suatu kitab. Fihi dzikrukum, yang di dalamnya terdapat kemuliaan bagi kamu. Di nama yang kedua disebut kitab atau Al-Kitab. Kemudian disebut Al-Furqan. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Surah Al-Furqan sendiri. Tabarakalladzi, maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hamba-Nya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada penduduk alam. Jadi itu namanya juga Al-Furqan. Kemudian namanya Az-Zikru, seperti dalam surah Al-Hijr tadi, inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami telah menurunkan Az-Zikir. Maksud Az-Zikir itu Quran lah. Itu wa inna lahu lahafidun, dan sesungguhnya kamilah yang menjaganya. Kemudian antara nama Al-Quran lagi At-Tanzilu. Dalam surah Syu'ara, inna wa innahu latanzilu rabbil alamin, dan dia itu adalah tanzil Rabbil Alamin, itu kitab yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Itu antara nama-nama Al-Quran. Dan sebagai para ulama lebih lagi tulis, lebih memanjangkan tajuk ni dan meletakkan lagi berbagai-bagai nama Al-Quran yang disebut dalam Al-Quran sendiri. Al-Quran dan Al-Kitab lebih popular dari nama-nama lain. Dalam hal ini Muhammad Abdullah Darras berkata, dinamakan Al-Quran kerana ia dibaca dengan lisan, dan dinamakan Al-Kitab kerana dia ditulis dengan pen. Dinamakan tadi, kalau Al-Quran dibaca dengan lisan, dan disebut Al-Kitab sebab ditulis dengan pen. Kedua nama ini menunjukkan makna yang relevan sekali dengan kenyataannya. Jadi penamaan Al-Quran dengan kedua nama ini memberikan isyarat memang sepatutnya Al-Quran dipelihara dalam bentuk hafalan dan tulisan dengan baik. Jadi secara simboliknya, Al-Quran itu dijaga dalam bentuk hafalan dan tulisan. Jadi banyak hafaz, orang-orang yang menghafaz Al-Quran, dia letak dan simpan dalam dada. Dan yang kedua, Al-Quran dijaga dengan tulisan. Maksudnya ditulis juga baina dufatai, di antara dua kulit, di mushaf. Zaman Nabi banyak penghafaz Quran, kita sebut sebelum ni, dan insya-Allah akan masuk lagi bab itu. Banyak penghafaz Quran. Apabila setelah zaman Abu Bakar, Umar, Osman, kebimbangan mula timbul apabila banyak para hufaz syahid dalam perang. Jadi orang yang menghafaz Quran banyak mati dalam perang. Jadi timbul kebimbangan, kalau sekiranya tak ditulis dan tak dihimpunkan, maka Al-Quran itu boleh hilang. Sebab bila banyak orang mati, dia yang menghafaz Quran sikit, tak ada pula bentuk tulisan, jadi akan lebih senang hilang. Maka dibincang, atau pada zaman Abu Bakar pun dah bincang dengan Umar, tapi pada waktu awal-awal tu macam tak berani nak buat. Tapi zaman Uthman, bila dah datang suatu sebab yang mendesak, banyak dah para hufaz meninggal, maka mereka berisytihad untuk menulis dan menghimpunkan Quran. Pada zaman Uthman disimpun dengan banyak nuskah yang diambil daripada para sahabat lain, dan di-compare, kemudian disusun dan dengan tulisan Rasul Utsmani, tulisan Uthman, dan dibakarlah yang lain-lain punya nuskah. Ditinggal satu saja nuskah, dan ditulis lagi, disalin sebanyak dalam tujuh lagi, kemudian disebarkan ke merata-rata tempat. Tetapi kita tidak bisa, tak boleh hanya menyandarkan kepada hafalan seorang sebelum hafalannya sesuai dengan tulisan yang telah disepakati oleh para sahabat, yang dinukilkan kepada kita dari generasi ke generasi sesuai aslinya. Sebaliknya, kita juga tidak boleh menyandarkan hanya kepada tulisan penulis sebelum tulisan itu sesuai dengan hafalan tersebut berdasarkan isnad yang sahih dan mutawatir. Jadi yang zaman itulah zaman dulu, maka ditulis berdasarkan hafalan dia.
Dan orang nak hafal pula, baru nak hafal, mesti ihtimat pula pada tulisan. Jadi pada waktu itu disandarkan kepada isnad yang sahih. Maka setiap orang yang ada Al-Quran tu, sanad yang dia ambil tu daripada mana? Ada sanad Quran tu. Jadi kan berlaku percakapan, seorang sahabat baca cara lain, tiba-tiba sahabat lain dengar, kau ni baca macam mana ni? Aku dengar daripada Nabi lain. Dia pun baca lain. Kemudian dua-dua datang jumpa Nabi. Kemudian Nabi suruh baca. Baca, apa bacaan kau? Okey. Kau pula B, baca. Kemudian Nabi kata dua-dua okey, dua-dua daripada aku. Itu sana. Maksudnya kawan ni pernah dengar daripada Nabi, kawan ni pun pernah dengar daripada Nabi, ayat yang sama, surah yang sama. Tapi kadang-kadang ada perbezaan dari sudut qiraat dia, ataupun kadang-kadang terus perkataan berubah lain, kadang-kadang cara baca lain. Tapi Nabi ikrarkan, sebab Quran nanti dalam bab 7 huruf. Quran diturun ala sab'ati ahruf. Hak tu perbincangan. Dengan cara pemeliharaan ganda semacam ini yang telah Allah tanamkan ke dalam jiwa umat yang demi mengikut Nabi-Nya, maka Al-Quran tetap terjaga dengan kukuh. Yang demikian sebab inna nahnu nazzalna zikra tadi tu. Kemudian di antara hikmahnya adalah untuk menegaskan bahawa kitab-kitab samawi lainnya diturunkan hanya bersifat sementara. Adapun Al-Quran diturunkan untuk membetulkan dan mengontrol kitab-kitab yang sebelumnya. Dalam kitab-kitab itu itu mengandungi kebenaran yang pasti, tetapi Allah menambahnya sesuai dengan yang dikehendakinya. Al-Quran menjalankan fungsi kitab-kitab sebelumnya, tetapi kitab-kitab itu tidak dapat menempati posisinya. Allah telah menakdirkan untuk menjadikannya sebagai bukti sampai kiamat. Dan apabila Allah menghendaki suatu perkara, maka Dia akan mempermudahkan jalannya ke arah itu. Kerana Dia maha bijaksana. Jadi Al-Quran ni kata Allah menjaganya, tidak seperti yang lain-lain. Al-Quran memperbetulkan, Al-Quran menegaskan hukum-hukum ataupun ajaran dalam kitab yang lama. Dan kalau ada yang baru diubah pun, maka Al-Quran itu yang terakhir. Jadi mungkin hikmahnya juga yang lepas-lepas tu Allah saja biarkan begitu. Itu tak dijaga. Maksudnya ya Yahudi bebas untuk mengubah dan sebagainya, tapi Al-Quran Allah menjaganya. Sebab hikmahnya mungkin sampai kiamat. Nabi yang terakhir Nabi Muhammad dah, tak ada Nabi lain dah. Maka diturunkan Al-Quran. Maka Al-Quran ni pula nak sampai kiamat nanti ya. Maka Allah telah pun menjamin untuk menjaganya, iaitu dengan dilahirkan pula ulama-ulama yang menghafaz Al-Quran. Ulama hafal Quran, dan banyak orang hafal Quran, maka susah untuk diselewengkan. Tak boleh seleweng, memang tak boleh seleweng. Sebab yang menghafal Quran ni berpuluh-puluh ribu. Pergi Pakistan, tukang sapu sampah tu hafal Quran. Pakistan memang lah, tukang sapu makcik-makcik cleaner semua hafal Quran. Tapi cara mereka terbiah tu, anak-anak kecil tu dah hafal Quran sampai tu. Jadi orang hafal Quran ni tak boleh bilang punya banyak. Orang hafal Bible dia tak ada. Kalau hafal Bible pening kepala, macam mana nak hafal hak nilai, hak tulis, hak nilai, hak tulis, tak boleh hafal. Tapi Quran ni pergi mana-mana pun sama saja. Para hafaz yang Allah takdirkan Islam ni dengan banyak para hafaz, maka dengan automatik itulah cara menjaga Al-Quran. Ada saja perkataan yang diubah dalam Quran, pasti dah di-detect, dapat tahu. Ada di surah baru yang dibuat, dapat tahu dah. Buat laman web pula ada surah baru, orang dapat tahu dah. Maksudnya Allah jaga, memang tak boleh nak seleweng pun. Allah Subhanahu Wa Taala melukiskan Al-Quran yang banyak sifat, antaranya nur. Kemudian pula sifat yang disifatkan kepada Al-Quran sangat banyak, antaranya sifatnya nur, cahaya. Ya ayuhan nas, qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai sekalian umat manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu bukti kebenaran dari Tuhan kamu, dan kami pun telah menurunkan kepada kamu Al-Quran sebagai nur. Maksud Al-Quran itulah turunan nur. Nur itu ialah Al-Quran. Ini juga sebenarnya nama Al-Quran juga. Dia sama, sifatkan nama sama, tapi dia bezakan itu, dia nak beritahu Allah menyifat
Al-Quran dengan sifat-sifat yang banyak. Jadi Nur satu. Yang kedua, Hudan, rangkum sekali. Syifa, rahmatun, mau'izatun. Hudan, petunjuk. Syifa, penawar. Rahmat, mau'izah, peringatan. Iaitu Allah sebut, ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Surah Yunus 57. Wahai manusia, qad ja'atkum, telah datang kepada kamu mau'izatun, iaitu Al-Quran yang memberi nasihat, min rabbikum, daripada Tuhan kamu, wa shifaa'un lima fis sudur, dan penawar bagi penyakit-penyakit dalam dada, wa hudan, dan petunjuk, wa rahmatun, rahmat bagi orang-orang beriman. 4 sekali sifatnya: hudan, petunjuk, syifa, rahmat, dan mau'izah. Kemudian antaranya lagi sifat ialah mubarak. Mubarak yang diberkati. Wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi. Itu surah Al-An'am. Dan inilah kitab yang kami turunkan yang diberkati, lagi mengesahkan kebenaran kitab-kitab suci yang telah diturunkan sebelumnya, supaya kamu memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura, iaitu Mekah, serta orang-orang yang tinggal di sekelilingnya, orang-orang yang beriman kepada hari kiamat akhirat. Mereka beriman kepada Al-Quran dan mereka tetap mengerjakan dan memelihara salatnya. Itu mubarak. Sifatnya mubarak, penuh barakah. Kemudian mubin, jelas ataupun yang menjelaskan. Mubin, qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin. Sesungguhnya telah datang kepada kamu daripada Allah nurun, cahaya, wa kitabun mubin, dan kitab yang mubin, kitab yang menjelaskan ataupun kitab yang menerangkan. Kemudian busyra, berita gembira. Surah Al-Baqarah 97. Musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Yang membenarkan lima baina yadayhi. Kemudian wa hudan, huda, petunjuk, wa busyra, kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Antara sifat lagi azizun, aziz. Allah sebut dalam surah Fussilat, innal ladzina kafaru bizzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz. Sesungguhnya orang-orang kafir dan Al-Quran ketika sampai kepada mereka akan ditimpa azab yang tak terperi. Al-Quran itu sesungguhnya sebuah kitab yang suci lagi mulia, aziz, mulia. Kemudian majid, juga mulia ataupun dihormati. Bal huwa Qur'anun majid, surah Al-Buruj. Bal huwa Qur'anun majid, bahkan apa yang mereka dustakan itu adalah Al-Quran yang dihormati, majid. Kemudian basyirun nazirun, basyir berita gembira, nazir memberi pernyataan. Dalam surah Fussilat, kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun basyiran wa nadhira. Kitabun fussilat, sebuah kitab yang menjelaskan ayat-ayatnya, Qur'anan Arabiyyan, Quran yang diturunkan dalam bahasa Arab, liqaumin ya'lamun, untuk kaum yang mengetahui, basyiran wa nadhira, bawa berita gembira dan bawa pernyataan. Surah Fussilat. Kemudian habis. Itu antara sifat Al-Quran juga. Bahkan sebab kata itu pun boleh disebut nama Al-Quran pun sebenarnya. Tetapi nanti kita sebut tadi, nama dia boleh membawa kepada sifat terus. Wa kullu tasmiyatin aw wasfun fa huwa bi i'tibari ma'na min ma'ani al-Quran, dan setiap nama atau sifat maka boleh iktibar makna daripada makna Al-Quran. Setakat ni ada apa soalan?
Surah Nisa ada tak? Aha. Ayat 155 itu Rasulullah Mubasirah Bangun diri Biala liyakuna linnasi ala Allahi hujjah. Hujjah tu hujjah macam bila? Dunia dia akhirat. Akhirat ni. Akhirat. Maksudnya ayat tadi tu Allah turunkan Rasul li'alla yakuna linnas 'ala Allah hujjah, supaya nanti di hadapan Allah nanti tak ada hujjah lagi yang boleh kau mengatakan tak sampai peringatan, sedangkan Rasul telah pun diutuskan. Hujjah tu pada hari kiamat nanti. Dan boleh juga kat dunia. Kat dunia pun boleh juga kan. Benda tu berlaku di dunia. Kat dunia ialah apa hujah dia nak? Hujah lagi dakwah Islam tak sampai. Dia tak boleh hujah lah kan? Dakwah Islam tak sampai lah. Cuma kau nak ikut tak nak ikut je, itu je. Depan Allah lagi teruk lah. Lagi teruk kena lah. Jadi langsung tak boleh jadi hujah depan Allah. Sebab aku dah utuskan Rasul, Allah dah utuskan Al-Quran, berjelas semua tu, tapi tak mau ikut juga. Jadi tak ada hujah. Ada lagi? Dia pernah sihir dan keadaan dia rasa dia dah buat, tapi dia tak buat. Tak tahu nak silap. Jadi tempoh sihir tu, yang dia kena sihir tu berapa lama. Dan yang kedua ni adakah bayu tu turun semasa tempoh. Wallahu a'lam. Untuk menjelaskan berapa lama hak ni kita tak boleh ambil tahu. Sebab tak ada suatu keterangan berapa lama dia kena. Atau itu pun sebagai ulama kata betul dia disihir ke ataupun yang kes dia diracun, sebagai kata macam tu lah. Sebab dia kata kalau dia disihir dia tu Nabi kan disihir. Wallahu a'lam. Itu ada tiga pandangan. Cuma ni kalau kita nak bagi tahu berapa lama hak tu tak boleh ambil tahu. Berapa lama kesan ataupun berapa lama dia. Hatta yang dia makan daging yang Yahudi perempuan pagi tu sebagai nak test betul tak dia Rasul ataupun Nabi rasa kan. Tapi had itu dekat Khaybar. Bila Nabi nak wafat, baru disebut dalam beberapa riwayat antara sebab kewafatan itu kesan racun yang diberi oleh wanita Yahudi. Untuk nak sebut tempoh, wallah tak tahu berapa tempoh ni. Dan adakah wahyu turun pada waktu itu pun, wallah ataupun mungkin ada perinciannya. Kita tengok juga. Mana dia kata pernah di Bulan Stop ada masalah. Dia kata itu ni Satu tanya macam mana nak jawab sekarang? Pada nak awak lah Ahmadi tak kata Bible apa Word of God. Kita nak awak dia Quran, tapi semua dia tak boleh juga kan. Wallah a'lam. Ada lain? Hak ni pembahagian hadis kursi apa? Al-farqu, perbezaan antara Quran dengan hadis qudsi dan hadis nabawi ni nanti kita masuk yang akan datang. Ada soalan apa-apa lain? Ya. Tentang Nabi yang umi apa sebenarnya? Adakah dia betul huruf ke tak betul huruf? Wallahu a'lam. Apa nama, sebagian tak menerima hujah dia betul huruf. Tapi di sana ada juga riwayat nahnu qaumun la naktub wa apa la nahsuf wa la naktub. Kita ni kaum yang la naktub, maksud tak tulis,
wala nahsu tak tukil. Tak tahu tulis maksudnya apa? Hak tu datang berturut tu. Ummi, Nabi Ummi ya. Adakah kalau disebut sebagai Nabi Ummi, Nabi yang buta huruf, bagi yang ulama yang menerimanya sebab ahli yang tadi itulah kata Nabi kata dia kaum yang tak tahu tak pandai menulis dan tak pandai mengira. Maksudnya ya betul tu. Tetapi adakah itu suatu apa kata keaiban ataupun ialah kelemahan? Tak juga. Maka sebab antara hikmahnya orang kafir tak boleh menuduh kepada Nabi SAW sebagai yang mereka Al-Quran sebab dia tak pandai menulis. Jadi macam mana tak pandai menulis tiba-tiba boleh ada Al-Quran kau macam? Jadi itu dijadikan hujah juga kepada kafir ya. Jadi mereka tak boleh tuduh Al-Quran itu Nabi. Jadi Nabi tak boleh Al-Quran. Maksudnya Nabi tak pandai menulis. Bahkan yang menulis wahyu itu ialah para sahabat yang lain, kutabul wahyu, para penulis wahyu. Jadi sahabat Nabi yang dilantik sebagai penulis wahyu, turun wahyu kepada Nabi mereka cantik. Tulis. Dan tak ada keterangan Nabi tak tulis. Tapi yang tulis itu mereka. Kemudian hatta dalam surat yang disampaikan kepada musyrikun Quraisy itu juga apabila dia amr suruh padam tu, semua itu dibuat oleh para sahabat Nabi dan Nabi tak tulis. Jadi dari satu sudut kita menerima makna ummi itu betul rasa tidak menjadi masalah dan tidak mencacatkan kesempurnaan Nabi itu tak. Tapi walaupun orang ada betul tapi dah abqari, cerdik, dan itu kita dapat saksikan pun juga masih pada zaman sekarang. Ada orang memang tak pandai menulis dan sebagainya, tapi dia tahu tak ada gila, cerdik betul. Itu tak mustahil, boleh. Tapi kalau dia tak menerima itu atas maksud yang sebutlah suatu keaiban pun bolehlah ijtihad dia. Kalau kita faham Umi tu tak pernah membaca kitab-kitab sebelum tu, boleh jadi tak pernah baca tu. pasal ada satu ayat, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri wala kitab wala iman kan. Jadi apa dia tak tahu sebelum. Betul. Sebelum Nabi disampaikan wahyu, Nabi tak tahu apa yang sampai kat dia tu. Sehingga Allah mengajarkannya dan Allah memberitahu kepada dia. Dan baru dia tahu. Jadi Nabi tak tahu. Yang disampaikan Nabi itu apa yang telah diberitahu oleh Allah Azza wa Jalla. Itu penuh semua dia kena. Allah A'lam. Sebelum wahyu diturunkan, lepas wahyu diturunkan, Nabi bukan ummi lagi. Lepas wahyu diturunkan, Nabi ada tulis surat kepada Nabi sendiri menulis. Boleh juga untuk kita menerimanya, tak masalah. Logik, ini ada logiknya juga. Jadi sebelum menerima wahyu dan bila Allah sebut dalam banyak ayat Quran, kami lantik daripada orang kamu sendiri yang ummi, Nabi yang ummi. Kan sebelum. Jadi bila dah dapat wahyu, of course Nabi diajar oleh Allah. Nabi diajar oleh Allah. Makanya semua yang dapat diajar oleh Allah wahyu. Sehingga tak mustahil kemudian dia tulis surat-surat yang diutuskan. Dan boleh jadi juga surat yang diutuskan itu ditulis oleh para sahabat. Boleh jadi juga. Kan? Berarti tak ada satu keterangan yang jelas. Yang dia Nabi memang memutuskan surat, tetapi yang menulis tu mungkin sahabat Nabi, mungkin. Tapi apa-apa kemungkinan pun boleh, tak ada masalah. Sebab itu tak menjejaskan apa-apa, bahkan dari sudut cara kita memahami dia. Allah. InsyaAllah kita jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.